perbahasan saya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Saya jemput Yang Berhormat Bukit Bendera. Terima kasih kepada Puan Speaker. Assalamualaikum kepada semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Puan Speaker kerana memberi ruang dan juga peluang kepada Bukit Bendera untuk membahas laporan tahunan 2020 Suhakam. Jadi menurut laporan Suhakam, kalau kita tengokkan bab 4, iaitu isu ketiadakrakyatan dalam kalangan kanak-kanak diberi fokus yang utama pada muka surat 98. Jadi perkara ini tidak boleh dipandang ringan kerana ia menafikan hak asasi dan juga perlindungan kepada kanak-kanak. Terdapat 3 sebab utama kenapa kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Malaysia. Nombor 1, kelahiran yang tidak didaftarkan daripada perkahwinan tidak sah ataupun diskriminasi terhadap kanak-kanak yang dilahirkan di luar nikah. Kedua, prosedur Jabatan Pendaftaran Negara JPN yang tidak konsisten di peringkat daerah dan juga negeri. Dan yang ketiga, ketidakselarasan dalam undang-undang yang berkaitan iaitu Perlembagaan Persekutuan, Akta Pengangkatan 1952 dan Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957. Saya berpendapat bahawa kita sebagai pembuat dasar sepatutnya mengambil kira beberapa cadangan yang telah dibuat oleh Suhakam dalam perkara ini, iaitu Kementerian Dalam Negeri ataupun KDN harus melaksanakan prosedur operasi standard SOP untuk mempercepatkan pemprosesan permohonan kewarganegaraan, dan juga sehingga 6 April 2023, Kementerian Dalam Negeri hanya meluluskan kurang daripada 5% daripada 10,105 permohonan kewarganegaraan yang telah dikemukakan antara tahun 2019 hingga 2022. Seperti mana yang telah dilaporkan oleh Malaysia Kini yang telah diterbitkan pada April 6, 2023 dengan izin, nearly 10,000 children still waiting for citizenship. Jadi saya ingin mohon agar perkara ini dapat dikemas kini dan kenapakah kita tidak dapat bergerak dengan lebih cepat. Perkara 14 1B dan juga jadual kedua bahagian 2 Seksyen 1B dan Seksyen 17 dalam Perlembagaan Persekutuan perlu diteliti semula untuk mengelakkan ketiadarakyatan dalam kalangan kanak-kanak dan juga ibunya sekiranya ibunya adalah warga negara. Akta Pengangkatan 1992 mesti dikaji semula untuk membolehkan anak angkat mempunyai hak yang sama seperti anak yang dilahirkan dalam perkahwinan yang sah. Jadi pada masa ini, kanak-kanak tanpa kerakyatan yang diambil oleh ibu bapa Malaysia sebagai anak angkat memang tidak diberikan kerakyatan secara automatik. Jadi ibu bapa mesti memohon kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan dan tiada jaminan bahawa permohonan ini akan diluluskan. Dan juga untuk makluman, Malaysia merupakan salah satu daripada 2 negara di dunia yang mendiskriminasikan lelaki dari segi kewarisan, mewariskan kewarganegaraan mereka kepada anak-anak. Jadi malah semua negara Islam ataupun majoriti Islam lain telah menangani amalan diskriminasi ini. Jadi persoalannya, mengapakah Malaysia tidak dapat bergerak maju ke depan? Jadi adakah wajar untuk membebankan golongan ibu sahaja untuk tanggungjawab anak tak sah taraf? Puan Yang di-Pertua, walaupun pendaftaran kelahiran adalah hak asasi setiap kanak-kanak, dianggarkan terdapat 50,000 kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Malaysia. Jadi mereka termasuklah kanak-kanak daripada masyarakat miskin luar bandar, orang asal di lokasi terpencil, terutamanya di Sabah dan Sarawak, serta kanak-kanak pendatang tanpa izin dan pelarian. Kita sedia maklum bahawa Malaysia tidak memberikan kerakyatan secara lahir atau automatik, memilih untuk tidak mengikut prinsip jus soli. Jadi individu yang memohon kewarganegaraan jika salah satu daripada ibu bapa adalah warga Malaysia, seperti contoh migran, mesti mengemukakan pasport setiap ibu bapa dan juga sijil perkahwinan, iaitu dokumen yang mungkin tidak dimiliki ramai. Jadi perkara-perkara ini perlu diberikan
terlebih dahulu, dan juga ada juga mereka yang bekerja di luar bandar kadang-kadang tidak dapat pergi ke pihak berkuasa pendaftaran negara untuk memohon sijil kelahiran. Jadi saya juga ingin kongsi sebuah lagi artikel yang diterbitkan oleh Malaysia kini, iaitu dengan izin, Aspiring Swimmer Stares at Bleak Future Due to Statelessness. Jadi dalam artikel tersebut, May, walaupun bukan nama yang benarnya, May adalah seorang anak yang mempunyai gifted ya, dengan izin. Dia telah memenangi beberapa medal dalam acara berenang dari tahun 2013 hinggalah 2019 dan difahamkan telah pun merangkul gelaran perenang terbaik MSNPP di bawah kategori 12 tahun, tetapi telah dinafikan untuk bersaing di bawah negeri dan negara kerana tidak mempunyai dokumentasi yang diperlukan. Jadi kes seperti May, dengan izin, is only the tip of the iceberg. Jadi ramai anak-anak tanpa dokumen kewarganegaraan dinafikan peluang untuk mengukir masa depan yang cerah. Puan Speaker, isu hak kanak-kanak kepada pendidikan perlu juga diberi fokus. Jadi di sini saya ingin ambil peluang untuk mengingati semua bahawa kerajaan Malaysia telah meratifikasikan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak kanak-kanak dengan izin Convention of the Rights of the Child, CRC, pada tahun 1995. Jadi perjanjian hak asasi ini menegakkan hak sivil, politik, ekonomi, sosial dan juga kesihatan bagi semua kanak-kanak di bawah umur 18. Dan perlindungan ini perlu diberikan juga kepada kanak-kanak yang kurang upaya, kanak-kanak pencari suaka, kanak-kanak pelarian, kanak-kanak tanpa kerakyatan dan juga kanak-kanak pekerja asing. Jadi pada tahun 2007, Jawatan Kuasa Hak Kanak-kanak menyerahkan juga pemerhatian kesimpulan kepada Kerajaan Malaysia. Jadi antara cadangan tersebut adalah satu, menambah baik sistem pendaftaran kelahiran kanak-kanak. Dan juga kedua, memastikan bahawa semua kanak-kanak mempunyai akses yang sama kepada pendidikan berkualiti di semua peringkat dan juga akses kepada pendidikan tidak dihalang oleh kelemahan ekonomi dan sebagainya. Dan juga yang seterusnya, mengumpul data dan statistik yang mencukupi untuk memastikan penggunaan data sempurna untuk digunakan untuk pembangunan dasar. Jadi di sini, kanak-kanak tanpa sijil kelahiran boleh ditolak akses kepada penjagaan kesihatan dan juga perkhidmatan sosial asas lain dan juga membuka peluang kepada mereka untuk dieksploitasi dan juga menghadapi kesihatan yang tidak baik. Mereka tidak dibenarkan daftar di sekolah kerajaan ataupun mengambil bahagian dalam peperiksaan. Jadi bagi kanak-kanak di Malaysia, kekurangan sijil kelahiran juga boleh memberi kesan kepada peluang mereka untuk memohon MyKad apabila mereka mencapai usia 12 tahun. Jadi di sini prosedur birokrasi kita tahu rumit, dengan izin red tapes. Tetapi adalah nyata dan tanpa ragu kita tahu bahawa perkara ini berlaku kerana ia adalah untuk melindungi kedaulatan negara kita. Tetapi dengan jumlah kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di negara kita, pendidikan dan juga penjagaan kesihatan adalah hak asasi semua manusia dan harus kita beri tumpuan dan bantuan kepada anak-anak sebahagian. Jadi di sini Puan Speaker, Bukit Mendera menyokong. Terima kasih.